Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani diucapkan kepada ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati lagi disayangi. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang penuh bergaya pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita tentang apa yang bakal dibincangkan di dalam majlis yang penuh barakah ini. Tajuk forum kita pada hari ini bertujuan untuk berkongsi idea utama atau disebut sebagai big idea berkaitan karya kreatif melahirkan insan bermakna dan seimbang berdasarkan penulisan tokoh terkemuka iaitu Rejak FI yang berjudul Sumpahan Merebut Bertuah. Hadirin, ringkasnya karya ini mengisahkan tentang saudagar bahar yang terlalu sibuk berniaga, lalu menyebabkan isterinya, yakni Cik Muda Leha, kesepian kerana tidak mempunyai anak dan teman. Mereka menjemput orang-orang alim bersembahyang hajat dan berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada mereka anak. Akhirnya Cik Muda Leha mengandung. Malangnya saudagar bahar meninggal dunia sebelum sempat melihat kelahiran anaknya. Sidang hadirin, sebelum kita menelusuri topik perbincangan dengan lebih mendalam dan terperinci, moleknya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel yang bergaya lagi bersemangat untuk berkongsi pendapat-pendapat bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di sebelah kiri saya iaitu saudara Ahmad Basri bin Muhammad Akbal, merupakan ahli panel kita yang pertama. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Seterusnya, di sebelah kiri saya ialah saudara Muhammad Hafiz bin Arzaha, merangkap ahli panel kita yang kedua. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Usai salam perkenalan daripada kedua-dua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu karya kreatif melahirkan insan bermakna dan seimbang berdasarkan penulisan tokoh terkemuka iaitu Rejak FI yang berjudul Sumpahan Merebut Bertuah. Hadirin yang dikasihi, apakah tema secara keseluruhan berkaitan tulisan ataupun karya Rejak FI yang berjudul Sumpahan Merebut Bertuah ini? Jadi, bagi mengulas serta menjawab persoalan ini, izin saya ajukan soalan yang pertama ini kepada ahli panel kita yang pertama iaitu saudara Muhammad Basri, maafkan saya, iaitu saudara Ahmad Basri bin Muhammad Akbal untuk menghurai dan mengupas dengan lebih lanjut supaya kita mengetahuinya dengan lebih mendalam. Silakan saudara. Terima kasih saudara. Apabila yang pertamanya terima kasih saudara moderator yang kacak lagi menawan di malam hari ini. Sama-sama. Jadi tokoh yang kita bicarakan iaitu Rejak FI, dia menerapkan satu tema yang dekat dengan jiwa dan sanubari pembaca, iaitu tema kekeluargaan dalam satu suasana masyarakat, kita kata masyarakat Melayu tradisional. Sebelum mungkin kita gambarkan satu zaman kesultanan Melayu sebelum Islam. Dan apabila saya katakan ini sebagai satu tema kekeluargaan, bukti yang jelas dalam karya ini, Cik Muda Leha ni dia menunjukkan sifatnya sebagai seorang ibu yang sanggup lakukan apa sahaja demi anak-anaknya agar anak-anaknya berada dalam keadaan yang baik. Iaitu mula daripada anaknya lahir, dibesarkan dan sehinggalah di mana proses dia menghalau anak-anaknya daripada ataupun memberi cadangan supaya anak-anaknya membawa diri jauh daripada Raja Dewa Lok. Begitu juga sebaliknya anak-anak yang menuntut hak kepada Raja Dewa Lok yang menzalimi ibu mereka.
Kita nampaklah dalam tema kekeluargaan ni ditunjukkan sifat keibuan dan sifat tanggungjawab sebagai anak. Saya rasa setakat itu sahaja yang saya nak hurai untuk awal ni saudara moderator, jadi saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang pertama, Saudara Ahmad Basri bin Muhammad Iqbal, atas ulasan dan kupasan yang ringkas tetapi begitu padat dengan info dan maklumat. Sidang hadirin, demikian tadi panjang lebar dan padat penjelasan mengenai tema sumpahan merbuk bertuah yang pada saya lebih menarik dan terperinci. Seterusnya, apakah persoalan bagi karya atau novel ini? Untuk itu, saya ajukan soalan ini kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudara Muhammad Hafiz bin Arza untuk merungkai persoalan yang bermain di fikiran. Dipersilakan saudara. Terima kasih saudara moderator. Cahaya matahari menyilau mata, rasa pedih. Berusaha menahan. Lafaz bismillah pembuka kata. Gelanggang hujah saya mulakan. Terdapat banyak persoalan yang timbul daripada karya ini. Namun, kerana kekangan masa, saya hanya akan mengulas tiga persoalan pada hari ini. Persoalan yang pertama ialah tentang kegigihan sepasang suami isteri untuk mendapatkan zuriat. Buktinya, di dalam bab 1, karya ini menceritakan bahawa Cik Muda Leha dan Saudagar Bahar masih belum dikurniakan zuriat. Walaupun hidup mereka serba mewah, serba cukup, serba ada. Justru sepasang suami isteri ini bercadang untuk mengadakan kenduri atau doa selamat. Kenduri dengan menjemput orang-orang alim untuk sembahyang hajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka berdua dikurniakan zuriat. Malah mereka juga berniat untuk menyembelih kambing dan menjemput semua orang kampung untuk menyertai kenduri tersebut. Usaha ini merupakan salah satu usaha yang suci mereka untuk mendapat zuriat. Jelas menunjukkan kesediaan mereka untuk menghabiskan harta, rela berkorban dengan menjamu seluruh penduduk kampung agar mendoakan mereka supaya dikurniakan zuriat. Kerana doa merupakan senjata bagi orang mukmin. Akibat kegigihan mereka, Cik Muda Leha dan Saudagar Bahar berjaya mendapat sepasang anak kembar. Walaupun Saudagar Bahar tak sempat melihat atau menyaksikan kelahiran anak kembarnya itu. Persoalan yang kedua dalam karya ini adalah sikap licik seorang pemerintah. Seorang pemerintah di sebuah negeri, iaitu negeri payung kencana, saudara, iaitu Raja Dewa Lok. Raja Dewa Lok berhasrat untuk meluaskan jajahan takluknya. Namun, keinginannya akan tercapai sekiranya Raja Dewa Lok dapat memakan kepala dan hati burung merbuk yang memiliki 44 sisik di batang kakinya. Maksudnya hajat Raja Dewa Lok ni akan tercapai jika dia buat benda ni. Makan kepala dan hati burung merbuk yang mempunyai 44 sisik di kaki. Tetapi seperti yang diketahui oleh rakan, burung merbuk tersebut adalah hak milik kembar anak muda Cik Leha. Kelicikan pemerintah ini kelihatan apabila Raja Dewa Lok sanggup untuk mengahwini Cik Muda Leha demi mendapatkan burung merbuk tersebut. Lantas, baginda telah menyuruh Cik Muda Leha untuk membuat tipu daya supaya anak kembar itu tidak sedar akan kehilangan burung tersebut. Namun, akhirnya burung tersebut dimakan oleh pemiliknya sendiri, iaitu anak kembar itu. Sepatutnya Raja Dewa Lok yang makan. Tetapi silap percaturan strategi mungkinlah saya rasa saudara. Saya macam tu juga. Jadi dimakan oleh mereka berdua. Akhir sekali persoalan tentang hubungan kekeluargaan yang tidak terputus. Buktinya ialah semasa Indra Bongsu
bertemu semula dengan abahnya, Indra Surya. Indra Bongsu dan Indra Surya ni lah anak kembar tadi, anak kembar Cik Muda dan Saudagar Bahar. Dalam bab yang ke-14 bertajuk Pertemuan Saudara Kembar. Ketika Indra Surya melihat adiknya, dia segera berlari ke arah adiknya, memeluk seeratnya, mencium sebagai tanda rindu yang mendalam. Indra Surya tidak teragak-agak untuk memperkenalkan adiknya kepada rakyat. Walaupun adiknya hanya seorang rakyat biasa, manakala dia merupakan seorang raja di sebuah negeri, iaitu negeri Mahligai Swasa. Negeri Mahligai Swasa ni tempat dia melarikan diri. Melarikan diri untuk menyelamatkan diri daripada raja Dewala. Kemudian Indra Surya tidak lupa akan asal-usulnya yang punya adik kembar, sehingga menjemput Indra Bongsu untuk tinggal bersamanya di dalam istana. Jadi saya rasa itu sahaja yang berkaitan dengan persoalan berkenaan dengan karya ini. Jadi saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita yang kedua, saudara Muhammad Hafiz bin Arzahar, dengan ulasannya begitu baik. Persoalan yang diajukan dengan olahan-olahan yang senang difahami oleh kita semua. Jelas tak? Justru ayolah kita beralih kepada persoalan yang seterusnya, iaitu yang ketiga, iaitu apakah watak dan perwatakan yang terkandung dalam karya tulisan Raja FI ini. Kita kembali kepada ahli panel kita yang pertama untuk mengupas persoalan ini. Dipersilakan saudara. Okey, baik. Terima kasih saudara moderator dan juga saudara panel kedua. Okey, apabila kita sebut mengenai aspek watak dan perwatakan, secara amnya ada watak yang baik dan menjadi tumpuan. Ada watak yang digambarkan jahat dan sentiasa mewujudkan konflik, serta watak-watak yang menyokong watak lain. Secara amnya lah dalam cerita ataupun apa sahaja sastra, teater dan sebagainya, Ya, saudara. mesti ada watak yang sebegini. Okey, baik. Yang pertama saya nak sentuh adalah berkaitan dengan watak protagonis. Okey, dalam protagonis ni menurut Wan Zalina Osman, protagonis yang merupakan istilah yang berasal daripada bahasa Yunani ataupun bahasa Greek, dengan perkataan asalnya adalah protos yang digabungkan dengan istilah agonis mewakili pelakon. Protos ni apabila digabungkan protos dan agonis ni, dia menjadi protagonis. Istilah ini membawa maksud yang pertama ataupun utama. Jadi protagonis membawa makna pelakon yang pertama ataupun pelakon yang menjadi tumpuan utama semua orang. Okey, baik. Dalam karya Reja FI, kita boleh tengok watak protagonis ni adalah watak Indra Surya dan Indra Bongsu, yang merupakan watak utama dalam Sumpahan Merbuk Betuah. Pengarang iaitu Reja FI mewujudkan watak dan perwatakan yang begini, yang bersifat adik-beradik ni, seperti saya katakan sebelum ni lah, ianya berkaitan dengan tema kekeluargaan. Ya. Salah satu ciri yang menonjol adalah kepatuhan ya Allah, kepatuhan mereka kepada ibu mereka. Mereka sentiasa patuh taat arahan ibu bapa tanpa mempersoalkan apa yang berlaku. Sebagai contoh, apabila Raja Dewala marah kerana mereka makan gulai burung tersebut, Cik Muda Leha sebagai ibu mengarahkan mereka untuk segera meninggalkan kawasan tersebut agar tidak tertangkap oleh Raja Dewala, dan mereka pun patuh dengan dengan arahan ibu mereka dan membawa diri mereka. Okey, baik. Apabila mereka melarikan diri ke hutan, perwatakan yang ingin ditonjolkan pengarang bagi kedua-dua kembar ini adalah sifat kepimpinan. Buktinya Indra Surya mampu menjadi raja di negeri Mahligai Swasa, manakala Indra Bongsu menjadi raja di negeri Payung Kencana. Betul? Ya, saudara. Jelas, Dan pengarang menunjukkan bahawa kedua-dua mereka memiliki ciri yang serupa.
Okay, baik. Seterusnya adalah watak yang menyokong, watak protagonis, iaitu watak sampingan yang memainkan peranan besar dalam perkembangan watak indera suria dan indera bongsu, iaitu watak Cik Muda Leha. Watak ini merupakan watak seorang ibu yang penyayang dan isteri kepada saudagar bahar yang taat dan soleh. Okey, apabila kita sebut perwatakan Cik Muda Leha itu sendiri adalah sebagai seorang penyayang, iaitu sayang akan anak kembarnya, kesanggupan kesayangan itu sehingga beliau sanggup melakukan apa sahaja demi anak kembarnya agar mereka dapat hidup senang. Buktinya beliau sanggup memanggil pelbagai jenis orang dan sanggup menghabiskan hartanya agar anak-anaknya berhenti menangis. Sifat penyayang itulah yang boleh kita terapkan dalam diri kita. Baik, watak yang seterusnya saya hendak sentuh adalah berkaitan dengan lawan kepada protagonis, iaitu antagonis ataupun bahasa mudahnya watak jahat lah. Watak 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 yang jahat, kurang baik. watak yang kita kata dalam istilah bahasa Inggeris villain, the villain. Ya, ya. Jadi bila kita sebut mengikut Ratna Laila Syahidin, asal usul antagonis dibentuk daripada gabungan dua perkataan Yunani iaitu di Greek, iaitu anti yang bermaksud bersaing dan agonize yang membawa maksud merebut sesuatu. Apabila digabungkan terbentuk perkataan antagonis yang bermakna seorang pesaing yang merebut sesuatu. Oleh itu pendapat saya mengatakan bahawa antagonis merupakan watak dengan persepsi negatif dengan hasrat mementingkan diri serta digambarkan sebagai jahat dalam bahasa mudahnya lah. Dalam Sumpah Membuk Bertuah, antagonis yang kita lihat adalah Raja Dewa Lok yang tamak dan pendendam. Ya. Dia tamak kerana dia rakus dalam menggilai kuasa, meluaskan Dia jajahan, dia nak meluaskan. luaskan takluk. Ya. Jadi untuk mencapai hasrat dia tu, dia ingin makan apa ya? Macam tadilah kita kata burung kepala dan juga hati tu. Jadi dia punya ni dia menggunakan helah untuk memperoleh Cik Muda Leha. Dia tidak menggunakan kuasa dia untuk kahwin, dia menggunakan helah. Dan apabila bendahara tanya berkaitan dengan helah yang dia lakukan, dia kata helah itu dilakukan untuk tidak menunjukkan kezaliman. Ya. Di situ dah kita dah jelas yang dia ni seorang yang talam dua muka lah. Ya, Senang talam dua bahasa. muka. Talam dua muka. Dan dia berjaya kahwin Cik Muda Leha, cuma dia gagal mendapatkan merebut 44 sisik tu, yang menyebabkan dia dendam dengan anak-anaknya sehingga ada keinginan untuk membunuh. Bukan keinginan, ada usaha untuk Jadi membunuh itulah yang dikatakan anak. bukti bahawa Antagonis dalam cerita ni. Jadi apabila dia ada keinginan nak membunuh anak tu, jadi tindakan ibu ni menghalau anak itu daripada rumah ataupun meminta mereka untuk beredar ke hutan. Dan itu sahaja daripada saya berkaitan dengan watak protagonis, sampingan dan juga antagonis. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Baiklah, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada saudara Ahmad Basri bin Muhammad Iqbal, merangkap ahli panel kita yang pertama dengan ulasan yang panjang lebar dan padat serta senang difahami. Hadirin sekalian, saya suka saya minta ahli panel kita yang kedua, saudara Muhammad Hafiz bin Arzahar, untuk mengupas serba sedikit berkaitan latar belakang penceritaan serta plot berkenaan dengan sumpahan merebut Tuhan. Jadi tanpa berlengah, saya menjemput saudara Muhammad Hafiz bin Arzahar untuk meneruskan majlis. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Sekarang saya akan pericikan berkenaan latar dan plot tentang sumpahan merebut bertuah karya Raja FI ini lah. Yang pertama ialah latar masyarakat. Di dalam karya ini, latar masyarakat yang terdapat ialah masyarakat yang penyayang, saudara. Sebagai contoh, kita ambil contoh di Kampung Durian Tinggi. Kampung Durian Tinggi merupakan kampung asal saudagar bahar dan Cik Muda Leha. Penduduk-penduduk kampung hidup bersama secara harmoni, aman dan bahagia. Selain itu, semasa di Kampung Tembaga juga, para penduduk juga melayan indera bongsu dan dengan penuh dengan penuh kasih, sayang dan baik hati. Kalau itu kita kata bagai menatang minyak yang penuh. Ya, menjaga bagai menatang minyak yang penuh. Jaga sesungguh-sungguhnya. Itu untuk latar masyarakat.
masyarakat yang penyayang lah. Kemudian untuk latar masa ialah sebelum kelahiran Indra Surya dan Indra Bongsu, iaitu anak kembar ni kepada Cik Muda Leha. Pada masa ini Saudagar Bahar hidup dengan Cik Muda Leha dengan bahagia di kampung yang diberi nama Kampung Durian Tinggi lah, kampung tadi. Mereka amat berharap untuk memiliki zuriat atau seorang anak setelah berkahwin selama 10 tahun. Kira-kira 10 tahun. Namun sebelum sempat menunggu kelahiran anaknya, Saudagar Bahar telah meninggal dunia. Jadi di sini kita agak sedih lah kan. Bertahun-tahun berkahwin, memasang niat untuk mendapat zuriat, bila dapat berita baik, kurniaan daripada Allah bahawa isterinya Cik Muda Leha telah mengandung, dengan begitu bahagianya dia membuat persiapan. Namun di saat-saat Akhir. kelahiran tu, hampir tiba waktu kelahiran tu, Saudagar Bahar mengembuskan nafas yang terakhir. Jadi agak sedih lah di sini. Hajatnya yang tidak tercapai. Seterusnya latar masa yang kedua ialah selepas kelahiran dua orang kembar tadi. Perjalanan cerita Sembah Merbuk Bertuah ini telah berkembang. Dengan adanya burung merbuk 44 sisik, Indra Surya dan Indra Bongsu telah menikmati kebahagiaan pada zaman kanak-kanak. Mereka juga mengalami bahaya yang disebabkan oleh burung merbuk tadilah. Kemudian seterusnya ialah latar tempat. Latar tempat ialah Kampung Durian Tinggi, Istana Ratna Kencana, Negeri Mahligai Swasta dan Kampung Tembaga. Di Kampung Durian Tinggi, Indra Surya dan Indra Bongsu dilahirkan dan dibesarkan di situ. Setelah itu, mereka telah berpindah ke Istana Ratna Kencana kerana bonda mereka sudah berkahwin dengan Raja Dewaluk tadi. Raja Dewaluk. Setelah mereka dikejar oleh Raja Dewaluk secara ringkas. Setelah dikejar, mereka telah berlari ke sebuah negeri yang diberi nama Mahligai Swasta, dan abangnya atau Indra Surya dipilih menjadi Raja Baharu di situ. Ditabal menjadi Raja Baharu. Bagi Indra Bongsu pula, dia telah tinggal bersama dengan seorang nenek kebayan di dalam hutan di Kampung Tembaga. Seterusnya berkaitan plot. Plot dibahagikan kepada 5 peringkat, iaitu plot permulaan, plot perkembangan, plot perumitan, plot klimaks dan akhir sekali plot peleraian. Novel ini dimulakan dengan kisah seorang saudagar yang bernama Saudagar Bahar. Dia terdapat seorang isteri bernama Cik Muda Leha, kemudian mereka tinggal di dalam Kampung Durian Tinggi. Walaupun Saudagar Bahar dengan isterinya hidup bahagia aman di kampung, tapi mereka tetap terdapat satu kekurangan lah. Kekurangan, ya. Kekurangannya ialah tidak mempunyai anak zuriat setelah berkahwin selama 10 tahun. Oleh itu suami isteri tersebut berbincang bagaimana cara berusaha ikhtiar nak juga nak dapatkan zuriat. Berkahwin, siapa tak mau zuriat kan? Semua orang mahukan zuriat. Jadi telah fikir-fikir cara, kemudian adakan satu majlis kenduri menjemput orang-orang alim yang ada di kampung tu dan memanggil semua orang kampung untuk datang makan. Bukan makan semata-mata, tetapi yang utamanya adalah untuk tujuan berdoa kepada Allah supaya mereka berdua, pasangan tersebut dikurniakan zuriat lah. Dikurniakan zuriat setelah bertahun-tahun. Kemudian plot perkembangan. Pada suatu hari apabila Cik Muda Leha mengejutkan suaminya dari tidur, dia mendapati tubuh Saudagar Bahar begitu panas kerana diserang demam panas. Tubuh Saudagar Bahar menggigil dan dia mengerang tidak henti-henti. Sakit dia menggigil, sejuk kan. Walaupun Cik Muda Leha memanggil bomoh untuk merawat, tapi penyakitnya tidak berkurangan, malah semakin bertambah beratlah, makin bertambah tenat. Selepas hampir sepurnama Saudagar Bahar demam panas, dia akhirnya mengembus nafas yang terakhir. Betapa sedihnya dan pilu hati Cik Muda Leha apabila suami yang dicintainya meninggalkannya begitu sahaja tanpa sempat mereka meraihkan kelahiran anak mereka yang mereka tunggu-tunggu. Kemudian untuk plot perimitan pula, hari demi hari anak-anak Cik Muda Leha dijaga dan diasuh baik oleh ibu mereka dengan bantuan pembantu-pembantu yang ada di rumah lah. Cik Muda Leha begitu riang kerana rumahnya tidak lagi sunyi seperti dahulu. Kalau dahulu Saudagar Bahar keluar berdagang, buat kerja apa, dia kesunyian di rumah. Tak ada anak. Tapi bila dah ada anak ni,
tangisan anak kan, boleh bersembang dengan anak. Jadi keheningan tu hilang. Walau bagaimana usaha yang dilakukan untuk menghentikan anak-anak daripada menangis, tapi usaha tersebut disia-siakan. Kenapa? Kerana Cik Muda Leha pun menjemput ahli nujum diraja yang bernama Wak Nujum. Ni ahli nujum yang hebat ni untuk menolongnya. Setelah ditilik punya tilik, rupa-rupanya sebelum suaminya, Saudagar Bahar meninggal, dia ada berhajat untuk apabila memiliki anak, apabila memiliki zuriat, dia sudah berhasrat untuk memiliki seekor burung merbuk yang mempunyai 44 sisi. Jadi ditilik, punya tilik, rupa-rupanya hajat itulah yang belum tertunai, yang menyebabkan anak kembar mereka ni menangis setiap malam tanpa henti, menangis siang dan malam. Kemudian Cik Muda Leha mencari inisiatif lah untuk mendapatkan Ibu merbuk tu lah. merbuk yang bertuah ni lah, merbuk yang punya 44 sisik untuk menunaikan hasrat arwah suaminya itu. Kemudian plot climax, timbul pula cerita raja di negeri Payung Kencana yang bernama Raja Dewalok. Baginda bersemayam di sebuah istana yang indah dan megah. Sayang sekali baginda tidak mempunyai permaisuri. Selepas kemangkatan permaisuri baginda pada suatu malam, semasa baginda beradu, baginda bermimpi didatangi wali berjubah putih dan berjanggut panjang sehingga mencecah dada. Oh, hebat. Wali itu memberitahu baginda sekiranya hendak memerintah 13 negeri. Jika nak perintah 13 negeri, dia mesti makan kepala dan hati burung merbuk yang mempunyai 44 sisi. Di situ kita nampak ada pertembungan kan. Di mana merbuk 44 sisi sudah pun dimiliki oleh pasangan anak kembar tu. Dalam masa yang sama, Raja Dewalok ni juga memerlukan merbuk 44 ni untuk mencapai impiannya, untuk takluk 13 negeri. Jadi kita betapa tamaknya kan. Jadi untuk takluk tu dia rela menggunakan tipu daya, berkahwin dengan Cik Muda Leha untuk makan dan sebagainya lah. Jadi kita tengok kelincahan dan kelicikan pemikiran watak protagonis, antagonis yang dibawa oleh Raja Dewalok. Kemudian plot pelaraian. Pada akhir cerita ini, Indra Bongsu akhirnya sudah pun bertemu dengan abangnya setelah berpisah sekian lama, iaitu Indra Surya. Mereka membuat keputusan untuk meninggalkan isteri masing-masing. Meninggalkan istana yang mewah untuk mencari ibu kandung mereka. Cik Muda Leha, ibu kandung mereka. Setelah menyerahkan urusan negara kepada Datuk Menteri, mereka menunggang kuda masing-masing dan keluar menuju ke negeri Payung Kencana. Mereka akhirnya berjumpa dengan bonda mereka di sebuah pondok yang berdekatan dengan tempat mereka berpisah dahulu. Jadi di pondok tu tempat mereka berpisah, dan setelah bertahun-tahun di pondok itu jugalah tempat dipertemukan semula antara ibu dan anak. Jadi saya rasa itu sahajalah berkenaan dengan latar belakang, serta plot berkenaan dengan karya Rejak FI yang berjudul Subah Merbuk Tuhan ini. Saya serahkan kepada moderator kita. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Muhammad Hafiz bin Arzahar, berangkat ahli panel kita yang kedua, atas pencerahan yang pada saya sangat dahsyat lah. Pencerahan yang begitu dahsyat, hebat. Jadi apakah nilai-nilai murni serta nilai pengajaran yang terdapat di dalam karya ini? Untuk itu, izin saya lontarkan persoalan ini kepada ahli panel kita yang pertama, saudara Ahmad Basri bin Muhammad Akbar. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Okey. Dalam novel tersebut terdapat juga nilai dan pengajaran lah. Jadi antara nilai murni dan pengajaran yang terdapat dalam novel ini adalah kasih sayang. Saya suka berkaitan dengan menyangkut pautkan balik dengan tema kekeluargaan ni. Kita sentuh berkaitan dengan kasih sayang terhadap ibu bapa. Iaitu kita perlu sentiasa melayani ibu bapa secara kasih dan sayang dan memberikan layanan yang terbaik kepada mereka. Sebagai contohnya lah kita tengok seperti mana yang saudara katakan tadi, tindakan Indra Surya dan Indra Bongsu yang berkasih sayang terhadap bonda mereka dengan menjemput tinggal bersama-sama dengan mereka di istana apabila mereka berjaya menewaskan Raja Dewalok. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan nilai
Yang kedua iaitu nilai menepati janji. Menepati janji. Ya, Ya, nilai menepati janji. Dengan ini kita perlu menepati janji yang telah dibuat serta melaksanakannya. Dalam kes ni kita tengok Cik Udaliha menepati janji untuk mencari burung merbuk yang mempunyai 44 sisik di kakinya untuk menenangkan anak-anaknya tanpa mengira harta yang perlu dibelanja. Ya. Jadi saya rasa menekan kesuntukan masa itu sahaja yang saya nak urai. Baik. Terima kasih kepada saudara ahli panel kita yang pertama atas huraian yang cukup ringkas, cukup padat. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama menadah telinga mendengar kupasan demi kupasan yang bakal disampaikan oleh ahli panel kita yang kedua, iaitu saudara Muhammad Hafiz bin Azhar dengan soalannya. Bolehkah saudara Hafiz terangkan serba sedikit mengenai pemikiran kreatif? Yang ini kita nak analisis pemikiran kreatif ni. Jadi terangkan serba sedikit berkaitan pemikiran kreatif berpandukan karya Raja FI, Sumpahan Merbuk Bertuah ini. Jadi tanpa berlengah lagi saya menjemput saudara Muhammad Hafiz untuk meneruskan majlis. Dipersilakan. Baiklah, saya terpegun ya dengan kata-kata dan kupasan daripada panel kita yang pertama serta moderator. Terima kasih terlebih dahulu. Jadi saya akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan pemikiran Raja FI dalam karya beliau. Di dalam karya novel Sumpahan Merbuk Bertuah ni, antara pemikiran Raja FI ialah beliau cuba menyampaikan betapa pentingnya nilai kasih dan sayang di dalam penulisan karya ni. Pentingnya nilai kasih dan sayang. Kenapa pentingnya nilai kasih dan sayang? Bagaimana mereka berpisah, bagaimana mereka bertemu, bagaimana mereka sanggup untuk apa? Menyuruh anaknya lari. Bukan lari untuk berpisah, tetapi lari untuk menyelamatkan diri daripada Raja Dewa Lok yang rakus dan berniat jahat untuk membunuh anaknya. Jadi di situ jelaslah bukti bahawa kasih dan sayang di dalam penceritaan dalam sebuah keluarga. Sungguhnya nilai kasih dan sayang adalah amat berharga dan tidak boleh dibeli. Setinggi gunung, segunung permata, selaut mutiara. Tak boleh membayar dengan nilai kasih dan sayang. Walau bagaimanapun, secara ringkasnya lah saudara, mereka telah hidup mewah dan bahagia di dalam istana. Mereka tetap tidak lupa akan bonda mereka. Mereka sanggup, ini nak kata kasih dan sayang ni, sanggup tinggal istana. Mereka dah hidup mewah di sebuah negeri yang aman setelah melahirkan diri daripada seorang raja yang rakus, yang jahat. Memiliki isteri yang cantik. Tetapi mereka sanggup berkorban semua itu kerana apa? Kerana memiliki kasih dan sayang, dia masih ingat kepada ibunya. Dia sanggup keluar, lari daripada istana untuk berjumpa dengan ibunya. Inilah nilai kasih dan sayang yang diterapkan di dalam penulisan Raja FI. Jadi penulis ingin menunjukkan kasih dan sayang yang amat penting bagi seorang anak terhadap ibunya, ibu terhadap anaknya, rakyat terhadap raja, raja terhadap rakyat. Senang cerita dalam bahasa yang mudah, kasih dan sayang sesama manusia. Ihsan. Dan saya rasa itu sahajalah analisis daripada saya serahkan kepada saudara moderator. Terima kasih ahli panel kita yang kedua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita yang banyak berkongsi maklumat di samping merungkai persoalan demi persoalan yang berlegar di benak fikiran ya saudara. Jadi konklusinya, karya Raja FI yang berjudul Sumpahan Merbuk Bertuah ini terbukti merupakan salah satu daripada berjuta karya yang ada di Malaysia ini yang dikatakan terbaik dan sangat baik untuk dijadikan nilai tambah dalam pembacaan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Dengan hujah-hujah yang apa orang kata ni? Dengan hujah-hujah yang begitu menarik telah disampaikan. Ya, hujah yang bernas telah disampaikan oleh kedua-dua ahli panel kita. Maka dapat membuka ikatan kebingungan yang sebelum ini menjadi tanda tanya kepada kita semua ya. Saudara, saya kira jelaslah bahawa Sumpahan Merbuk Bertuah ini menjadi pemacu kepada anak muda dalam menghasilkan pemikiran yang kritis dan kreatif. Bukan lebah sebarang lebah bersarang di rumpun buluh.
Bukan sembah sebarang sembah. Sembah menyusun Jari. jari 10. Hadirin, kita berjalan sudah sampai ke atas. Kita berkayuh sudah sampai ke pulau. Kita mendaki sudah sampai ke puncak. Dan kita juga sudah sampai ke penghujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada saudara, kepada hadirin kerana sudi menyaksikan forum kita pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.